Latar belakang Syarikat Tenaga Nasional Berhad atau dikenali sebagai TNB. Tenaga Nasional Berhad adalah sebuah syarikat utiliti elektrik terbesar di Malaysia. Selain itu, TNB adalah merupakan syarikat utama dalam pencanaan, penghantaran dan pembahagian tenaga elektrik dan merupakan satu bahagian penting dalam rangkaian. TNB turut menawarkan pendidikan tinggi melalui universitinya iaitu Universiti Tenaga Nasional atau dikenali UNITEN. Cara mengiklankan jawatan kosong terbagi kepada dua iaitu sumber dalaman dan juga sumber luaran. 1. Mengiklankan di laman web organisasi. Syarikat TNB mempunyai laman web organisasi yang tersendiri iaitu www.tnb.com.my. Para pemohon boleh melayari laman web tersebut untuk mengisi kekosongan jawatan. 2. Mengiklankan dalam akhbar. Ianya juga turut akan menarik minat pembaca untuk mencuba mengisi kekosongan jawatan tersebut. Ianya kerana akhbar tersebut mempunyai bilangan pembaca yang ramai. 3. Rujukan atau cadangan pekerja. Kebiasaannya, setiap orang yang dicadangkan adalah orang yang sesuai dan dipercayai kebolehannya serta kelayakannya. Pecadang biasanya lebih memahami orang yang dicadangkannya dan dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan oleh syarikat sebagai rujukan. 4. Pameran kerjaya. Kaedah yang memaklumkan kepada pekerja bahawa adanya jawatan kosong di dalam organisasi tersebut. Kaedah ini biasanya dilaksanakan apabila organisasi mendapat poster di papan kenyataan organisasi atau jabatan tentang kekosongan jawatan. Panel temuduga yang terlibat adalah seramai 3 orang iaitu terdiri daripada pengurus sumber manusia dan 2 orang pegawai sumber manusia. Pengurus dan pegawai akan menilai penampilan diri calon yang akan ditemuduga. Panel akan bertanyakan berkenaan kelayakan akademik dan pengalaman pemohon. Kaedah ini dapat dirujuk apabila seorang calon ditemuduga oleh beberapa orang wakil organisasi dalam satu masa. Temuduga ini juga lebih memberikan tekanan kepada calon dan perasaan ini sering dan seharusnya dikawal dalam menunjukkan kebolehan calon untuk memegang jawatan tersebut. Ia adalah penting untuk mempertimbangkan mengapa majikan perlu menjalankan temu bual panel. Jenis temuduga yang digunakan ialah temuduga sikap, temuduga bersemuka dan temuduga berkumpulan. Temuduga sikap. Dalam temuduga sikap, penemuduga akan bertanyakan soalan berdasarkan situasi kerja yang calon pohon. Sikap ini adalah untuk menilai prestasi calon menerusi pengalaman lepas menggunakan situasi yang sama. Temuduga bersemuka. Temuduga ini merupakan cara yang agak mudah dilalui berbanding dengan jenis-jenis temuduga yang lain. Untuk calon temuduga pula, gunalah kemahiran yang calon ada untuk tampil dengan penuh berkeyakinan menarik di hadapan penemuduga. Temuduga kumpulan. Temuduga ini digunakan apabila terdapat ramai calon yang berkelayakan memohon pekerjaan di dalam TNB. Temuduga ini amat digemari oleh calon-calon pekerja kerana ia menjimatkan masa temuduga yang dijalankan. Jenis-jenis ujian yang dijalankan ketika sesi temuduga. Yang pertama, ujian kecerdasan minda. Ujian ini amat penting kepada seseorang pekerja dalam melaksanakan tugas yang berkesan. Ujian ini amat popular dan dijalankan oleh kebanyakan organisasi besar di Malaysia. Calon yang mendapat keputusan baik dalam ujian kecerdasan menunjukkan calon mempunyai daya kreativiti dalam menyelesaikan sesuatu masalah dalam jangka masa yang singkat. Seterusnya, ujian prestasi. Ujian ini adalah berkaitan dengan ujian pengetahuan pekerjaan tetapi ia lebih cenderung mengukur kebolehan calon melaksanakan tugas-tugas sebenar jawatan yang dipohonnya. Untuk memastikan calon mempunyai kebolehan spesifik yang mereka perkatakan walaupun mereka telah melampirkan beberapa sijil pengesahan.
Ujian prestasi termasuklah ujian menaip, ujian bahasa, ujian kemahiran, ujian penggunaan komputer dan sebagainya. Terdapat kelebihan dan keburukan sumber perekrutan pekerja secara dalaman. Antara kelebihan sumber perekrutan secara dalaman ialah pekerja mempunyai rekod yang baik dari segi prestasi pekerja yang telah diketahui, mengurangkan kos, latihan dan pembangunan serta menjimatkan kos perekrutan secara keseluruhan. Seterusnya, kemahiran dan keupayaan pemohon kerja lebih diketahui berbanding pemohon daripada sumber luaran. Selain itu, polisi organisasi yang memberi peluang kenaikan pangkat ini apabila dibuat melalui sumber dalaman akan mengukuhkan moral pekerja, komitmen mereka dan juga kepuasan kerja mereka. Antara keburukan sumber perekrutan secara dalaman ialah pendekatan ini dikatakan sebagai mahu mengekalkan cara kerja yang lama dalam melakukan sesuatu. Selain itu, kepelbagaian idea dan pemikiran baru tidak dapat ditambahkan dengan lebih meluas akibat penggunaan sumber dalaman sahaja. Seterusnya, politik dalaman mungkin akan memberi kesan yang besar dalam proses perekrutan dan juga proses pemilihan apabila melalui sumber dalaman. Antara kelebihan sumber perekrutan secara luaran ialah ianya merupakan satu pendekatan yang boleh mencambahkan pemikiran dan juga idea-idea baru dalam proses membuat sesuatu keputusan berkaitan kerja. Selain itu, kelebihan bagi sumber perekrutan pekerja secara luaran ialah organisasi akan mempunyai pilihan yang lebih banyak kepada calon-calon yang memohon. Oleh sebab itu, organisasi boleh membuat pemilihan yang terperinci. Seterusnya, kelebihan bagi sumber perekrutan pekerja secara luaran ialah calon-calon dari luar mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeza. Dengan hal yang demikian, mereka dapat membawa pembaharuan. Untuk calon-calon yang terlatih, sudah tentu akan memerlukan latihan yang kurang, justeru kos latihan dapat dikurangkan. Antara keburukan sumber perekrutan secara luaran ialah pengambilan pekerja baru dari luar organisasi mungkin memberi kesan negatif terhadap moral dan keagraban ahli kumpulan kerja yang sedia ada dalam syarikat tersebut. Di samping itu, keburukan bagi sumber perekrutan pekerja secara luaran ialah pekerja dari luar syarikat selalunya mengambil masa yang lebih lama untuk mempelajari berkenaan aspek kerja. Akhir sekali, keburukan bagi sumber perekrutan pekerja secara luaran ialah perekrutan dari luar juga memerlukan kos yang lebih tinggi berbanding penggunaan sumber dalaman.